tuan-tuan sekalian. Itu 1400 tahun yang lalu Nabi membuatkan tangan ibham ni, tangan apa? Ibham ni orang panggil ibham. Ibu jari. Bahasa Melayu kan. Ni dengan ni sababah, ni orang panggil sababah. Nabi buat macam tu. Nabi cantumkan ibham dengan 5 talihi min isbi', dengan jari yang seterusnya. Nabi buat macam ni. Sudah sebesar ini. Kita kata selamat dah ustaz, dah baru besar ni kan. Nak masuk satu orang balik kurang 1400 tahun yang lalu. Hari ni wallahu alam. Saya tak mau tunjuk macam ni pula. Kan, itu pandai-pandailah, tak ada ulama sebut. Cumanya ulama kata berfikirlah. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Setiap hari mereka mengorek lubang itu. Nabi sebut dalam satu hadis, sehinggalah satu hari. Zaman siapa? Di Syria. Dajjal dah keluar 40 hari. Dia sudah pun mengelilingi dunia. Ni dulu kita dah cerita dah. 40 hari itu bukanlah 40 hari yang sama dengan 24 jam hari ni sehari. Tetapi 40 hari itu dalam satu hadis yang sahih, hari yang pertama panjang dia setahun. Maka sempatlah Dajjal mengelilingi seluruh dunia kerana dia pun bergerak dengan laju. Kal ghaith istadbarathu rih, hadis sahih yang kedua. Setelah Dajjal buat keseluruhan kerosakan, akhirnya dia bertempur dengan tentera Imam Mahdi. Tentera Imam Mahdi tak mampu untuk berdepan dengan tentera Dajjal, akhirnya dikepung dalam satu masjid. Ada riwayat kata subuh, ada riwayat kata asar. Dua-dua riwayat sahih. Ambil salah satu, subuh. Ketika mana mereka telah mengiqamahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Imam Mahdi pun tampil ke depan untuk solat. Waktu itulah turunnya Nabi Isa di Menara Putih. Menara Putih, hadis ni sahih. Syarqiyya Dimashq, di timur Bandar Damsyik. Hari ni Bandar Damsyik hari ni. Nabi sebut terus terang, tak payah khilaf dah. Syarqiyya Dimashq. Di situ Nabi Isa akan turun. Ala ajnihati malakain. Dia meletakkan tangannya di atas sayap dua malaikat. Ya, sayap. Malakain. Malakain ni dua malaikat. Itu macam tu. Kemudian dia turun di menara itu. Di menara itu. Ulama-ulama Syam sebut menara itu adalah menara, ni ijtihad juga. Sebab Nabi tak sebut masjid mana. Cuma Nabi sebut menara itu berwarna putih, berada di timur Damsyik. Kedua-dua sifat itu ada pada menara di sebuah masjid dekat dengan rumah sewa saya. Waktu tu lebih kurang 15 minit jalan kaki. Menara tu ada di menara Masjid Al-Umawi. Orang yang pernah pergi berjalan melancong ke Syria, itu masjid tu akan dibawa jalan ke situ. Masjid tu nama Jami' Al-Umawi. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya alaihissalam. Dalam masjid tu ada kepala Nabi Yahya. Tak cerita sejarah Syria pula 3 jam. Sejarah Syria tuan. Allahu Akbar. Memang nak duduk situlah. Tuan-tuan sekalian, Nabi Isa turun. Bila hak geng ni hak belakang-belakang ni kan, tak angkat takbiratul ihram lagi, Imam Mahdi dah Allahu Akbar dah. Ni geng hak duk perbetul kem pelikat ni. Contohlah. Tak ni lagi, tak angkat takbiratul ihram lagi. Tuan-tuan, malaikat turun 2 orang, turun tak berupa manusia, dengan wajah malaikat, dengan sayap tu lah. Jelas hadis ni tak dia tak tafsir kot lain dah. Turun dalam keadaan 2 tangannya diletakkan pada sayap 2 malaikat. Yang duduk saf belakang ni tengok Nabiullah Ruhullah Isa ibn Maryam. Dengarlah Imam Mahdi di depan tu. Turun terus berjalan melakukan solat. Nampak solat? Pentingnya solat yang ditinggalkan oleh umat Islam hari ni. Kekuatan umat Islam hari ni. Setelah berapa ribu tahun duduk di langit yang kedua, hayyun yurzaq, dalam keadaan ada nyawa dan nafas macam manusia biasa, dan diberikan rezeki oleh Allah. Kemudian turun. Apa benda pertama Nabi Isa buat? Solat. Turun, terus masuk saf. Subhanallah. Koklah pergi ambil semayang dulu. Nak duduk saat lenguh tadi ni, tinggi tu. Langit kedua kan, lenguh di belakang ni. Kesak nafas apa semua.
turun terus masuk ke dalam saf Imam Mahdi ke belakang beberapa langkah, kata Rasulullah. Ni hadis. Lalu Nabi Isa pegang bahu dia, tolak dia ke depan. Laka uqimat, kata Nabi Isa, solat ini diiqamahkan untuk kamu. Sebahagian daripada umat ini akan menjadi imam kepada sebahagian yang lain. Takrumatullah li hadhil ummah, kemuliaan Allah kepada umat ni. Maka solatlah Nabi Isa, Nabi ulul azmi, tuan-tuan, di belakang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak beritahu apa? Ulama kata mulianya umat Rasulullah. Walaupun ulama tak khilaf Nabi Isa lebih tinggi kedudukannya daripada Imam Mahdi, tetapi istimewanya umat ini. Tu tajuk keistimewaan umat Nabi Muhammad, sejam setengah. Tuan-tuan sekalian, dia pegang bahu, dia kata duduk di depan. Habis semayang, habis solat subuh, riwayat pertama, bangun semua tentera-tentera mujahidin yang hebat. Seronoknya boleh tengok muka Rasul, tuan-tuan. Muka kan roh dia, ustaz. Muka cik, oi, muka ni dengan badan dia, dengan tangan dia, wajah dia, pertuturan dia. Tuan-tuan tak pernah bayang ke satu hari boleh hidup bersama seorang Rasul? Tak pernah terfikir ke ni bila baca hadis ni? Lama pula tu dia hidup 40 tahun hidup bersama umat Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Tuan-tuan, dia pun bangun, bergerak ke salah satu pintu di masjid tu. Buka pintu, ada Dajjal. Di belakang Dajjal ada tentera elit dia, berapa puluh ribu tu. Tentera elit dia penuh di belakang. Bila Dajjal lihat Nabi Isa, bergetarlah tubuh badannya, pucat lesilah kulitnya. Tak lawan, tuan-tuan, tak berlawan. Terus Dajjal melarikan diri selaju-lajunya, dan berselerakkanlah tentera-tenteranya. Mereka melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin dengan Syria ni sebelah-sebelah. Ni Palestin, Syria, Jordan, Madinah, Mekah. Kami pergi naik bas saja dulu buat umrah. Punyalah manis kenangan tu. Nak cerita ke? Tak yalah. Cerita tu pula kan. Kira makan minum berkemah di dalam bas ni. Cerita juga. Masak air, buat teh kan. Sonoklah, Allahu Akbar. Kenangan tak tahu, subhanallah. Syria ni jiran Palestin. Bila nak lari ni tak jauh lah, tapi ratus kilometer jugalah. Dajjal pun bawa tentera dia lari ke sini. Sampai di satu tempat nama Babul Lud. Di situlah Nabi Isa mengepung Dajjal dan kemudian membunuh Dajjal. Dia tak ada pertempuran. Nabi Isa bawa keluar pedang merah, ni pedang biru, yang tu Star Wars. Nabi Isa dia bawa keluar senjata dia, bunuh sekali je. Dan kesemua musyrikin, tentera-tentera elit Yahudi ketika tu, apabila bau nafas Nabi Isa bernafas je, maka mati mereka. Mati. Hak mana yang ni yang mana sempat bau haruman nafas Nabi Isa ni, mati tentera tadi. Kemudian yang lain dibunuh oleh tentera Islam yang dibawa dan dibentuk oleh Imam Mahdi. Waktu itulah tentera-tentera Yahudi berlindung di sebalik tembok, di sebalik batu, di sebalik pokok, di sebalik, semua menyorok je kan. Tengok tembok, lepas tu menyorok balik kan. Setiap batu pokok akan bercakap, wahai tentera Islam, datang, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Batu bercakap, pokok bercakap, bangunan bercakap ketika itu, supaya mai bunuh Yahudi 5-6 ekor. Menyorok di sini, menyorok di belah itu 2-3 orang, akhirnya dibunuh kesemuanya. Kemudian ni cerita apa ni? Tang mana Ya'juj Ma'juj? La ilaha illallah. Cerita dia selepas dibunuh Dajjal dan Yahudi ni, turunlah arahan Allah, ya Isa, harriz ibadi ila tur. Wahai Isa, cepat bergerak, cepat bergerak, bawa ke semua hamba-hamba aku yang soleh ini, naiklah ke Bukit Tur. Bukit Tur Saina kan, tempat yang Nabi Musa bermunajat tu, bawa ke sana. Kerana sekarang ini telah mula keluar satu bangsa, dua kabilah
yang sangat ganas. La yudanu ahadun biqitalihim, kata Allah, tidak ada tentera yang boleh berdepan dengan mereka. Ish, ganasnya tuan-tuan. Ya'juj wa Ma'juj ketika itu, waktu Nabi Isa selesai membunuh Dajjal, keluarlah tanda besar kiamat yang seterusnya. Nama tanda besar itu adalah Ya'juj wa Ma'juj. Cepat wahai Isa, mereka sedang keluar. Duk tengah keluar ni, Allahu Rabbi. Maka Nabi Isa pun bawa dengan segera. La yudanu, kata Rasulullah, la yudanu ahadun biqitalihim. Wahai Isa, tidak ada tentera yang boleh bertempur dengan mereka. Jangan cuba lawan. Banyaknya pasukan ni dan ganas. Maka Nabi Isa pun bawa, selamat semua duduk di atas. Bumi ni dipenuhi Ya'juj wa Ma'juj. Maksudnya bukanlah setiap inci bumi, ramailah di merata-rata tempat. Lalu saja sungai, kering sungai. Lalu pergi, lalu tasik, kering tasik. Sehingga kan Nabi kata bila mereka lalu tasik Tabariyah, yang panjangnya lebih kurang 60 km, tasik Tabariyah ni, lalu tentera Ya'juj wa Ma'juj, maka yang di bahagian depan tu minum, mandi apa semua, kemudian berjalan. Tentera bahagian belakang mai tengok, kering dah. Nabi kata tentera yang bahagian belakang sebut, dahulu kawasan ini berair dan tentera kita yang hadapan yang minum dah habiskannya. Ai, banyak mana tuan? No? Oi. Berapa, wallahu alam lah, berapa banyak Ya'juj wa Ma'juj ini, dua kabilah ni yang kesemuanya ganas. Tuan-tuan tengok filem yang orang Hollywood duk buat akhir-akhir kan. Bukanlah mereka cerita sebiji, tetapi filem-filem yang Yahudi buat, filem-filem akhir zaman ni, bila kita tengok manusia-manusia ganas kan. Manusia, dia memang manusia tetapi dia ganas, keluar buat kerosakan apa semua, sampai satu tahap bila dia dah bunuh kebanyakan manusia di atas muka bumi ni, mereka sampai di satu tempat, Nabi cerita nama bukit tu Bukit Khumar. Apabila sampai di kawasan Bukit Khumar ni, kebanyakan manusia telah pun dibunuh, tak semualah, dia dah bunuh banyak. Maka mereka kata, kita telah membunuh kesemua penduduk bumi, ayo kita memerangi penduduk langit. Nak perang dengan penduduk langit pula. Lalu mereka pun memanah ke atas. Pakat panah ke atas. Cerdik ke tak cerdik? Memang tak cerdik. Tu yang ulama tafsir daripada awal beritahu ni. Dia panah ke atas, kemudian anak panah itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya para malaikat lah, bagi balik dalam keadaan hujung panah itu ada darah. Maka bertambah kufurlah mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, bila Allah murka dengan satu orang, betul-betul murka, maka Allah akan memberikan kepada dia penambahan kesihatan dan kewangan dan pangkat untuk dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala apabila sampai kepada satu keadaan, Allah begitu murka, bukan kepada jin dan setan, tuan-tuan, hatta kepada satu orang manusia yang terlalu banyak buat kerosakan di atas muka bumi Allah. Apabila Allah terlampau murka, Allah akan bagi kat dia lagi sihat, lagi kaya, lagi masyhur. Lagi buat perangai, lagi masyhur dia. Lagi buat perangai, lagi kaya dia ni. Wal a'yadzu billah. Di akhirnya Allah, Nabi Isa pun bermunajat kepada Allah supaya Allah datangkan bantuan. Nak berlawan tak boleh. Lalu Allah SWT pun datangkan bantuan berupa ulat-ulat kecil saja. Tak ada kot malaikat turun, tak ada. Ulat kecil je. Tuhan nak bagi tahu, ganas mana pun tentera yang ada di atas muka bumi ni, kuat mana pun kerajaan yang ada di atas muka bumi ni, kamu lihat berapa banyak Ya'juj wa Ma'juj, kami hanya menghantarkan ulat sahaja untuk mematikan mereka. Ulat ni dia bawa penyakit, dia duduk di leher Ya'juj Ma'juj, fayamutuna farsa, kata Nabi. Maka matilah Ya'juj Ma'juj ni dengan serentak. Farsa ni mati serentak. Ulat tu naik, makan, bunuh. Bukan makan Ya'juj Ma'juj tu sampai habis. Dia naik sampai ke sini, kemudian mati ke semua Ya'juj wa Ma'juj ni, dan berselerakkanlah mayat dia. Bila berselerakkan mayat dia, Nabi Isa dengan umat Islam pun turun daripada gunung tadi ni. Tengok di bawah ni tak ada tempat nak pijak, penuh dengan
bangkai. Datang sekali lagi munajat kepada Allah, datang sekali lagi bantuan. Tuan-tuan tengok ada satu filem tu, dia buat bila dah habis berlawan tu, hak geng pendek-pendek dengan hak geng besar-besar yang ganas tu. Filem apa tu saya tengok, kan? Kemudian datang dia kata bantuan akhir, burung-burung yang besar. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi juga, bukan saya nak sebut yang tu merujuk pada hadis Nabi ni, tapi orang yang melihat filem-filem akhir zaman ni, dia tengok ada banyak persamaan yang pengarah-pengarah Yahudi ni nak bagi tahu. Jadi munajat yang kedua, Allah menghantar burung-burung yang tengkok mereka panjang seperti tengkok unta. Tengkok ni leher nah. Kau sama? Sama kan? Okey. Jadi tengkok dia panjang, maksudnya burung tu besar, datang ambil mayat-mayat ni kemudian buang. Ambil buang, kemudian turun hujan dengan lebatnya, lalu dibersihkan. Maka turunlah Nabi Isa menyambung kehidupan manusia di atas muka bumi Allah selama sekian puluh tahun, sampailah Nabi Isa pun wafat. Dia berkahwin. Bayang tengok, umat ni salah seorang, bukan umat belah ni jantan kan, umat ni pula kan, umat ni lah kan, subhanallah, akan berkahwin dengan Rasul. Subhanallah, bukan malaikat nah, ni umat Nabi Muhammad yang biasa ni akan berkahwin dengan Rasul, kahwin dengan Nabi Isa. Bayang tengok, seronoknya jadi isteri Nabi, beranak pinak kata Rasulullah. Kemudian Nabi Isa pun akan mula tua, manusia biasa. Kemudian dia menghembuskan nafas yang terakhir, datanglah tanda kiamat yang seterusnya. Matahari naik belah barat, keluar binatang dabah sebagainya, kemudian berlaku kiamat. Walhamdulillahirabbil alamin. Habis pukul 1. Sekadar tu dulu insya-Allah kongsian kita pada tengah hari ini, yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang Kau curahkan kepada kami. Wazidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina, tambahkanlah kepada kami ya Allah ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.